Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Fatihah binti Anwar dan nombor pendaftaran saya 13 PKA 20F1014. Kami dari kumpulan 8 dan tajuk kumpulan kami adalah Bahaya Rokok. Saya akan menerangkan tentang apakah itu rokok. Rokok ialah tembakau yang dibalut berbentuk silinder sama ada daripada kertas maupun daripada berbagai jenis daun. Rokok dibakar pada salah satu hujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada hujung yang lain. Seterusnya, kandungan yang terdapat dalam rokok ialah tar, amonia iaitu pencuci lantai, naphthalene iaitu ubat gegat, arsenik racun anai-anai, kadmium merupakan bahan yang terdapat di dalam bateri, karbon monoksida merupakan gas beracun, tulena iaitu bahan pelarut, hidrogen cyanida iaitu racun, metanol iaitu merupakan bahan pembakar untuk roket, butana gas beracun dan air sekali DDT ubat nyamuk. Terdapat dua jenis perokok iaitu orang yang merokok dianggap sebagai perokok aktif, manakala perokok pasif ialah apabila seseorang yang tidak merokok menghidu atau menyedut asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif tanpa disedari. Di samping itu, kesan bahaya merokok dari perspektif sains terbagi kepada dua, iaitu kesan-kesan jangka pendek dan kesan-kesan jangka panjang. Antara contoh kesan-kesan jangka pendek ialah yang pertama iaitu terhadap otak. Pembebasan gas karbon monoksida dan pengurangan oksigen menyebabkan otak tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Yang kedua, telinga. Mengurangkan kadar pengaliran darah yang boleh menyebabkan pekak. Yang ketiga, mata. Mata berair serta radang mata yang boleh mengganggu daya penglihatan. Yang keempat, mulut. Mengalami dera rasa yang tidak sedap pada bibir, lidah dan tekak. Nafas berbau dan mendapat jangkitan mulut serta gigi menjadi kuning. Yang kelima, hidung. Mengurangkan dera bau. Yang keenam, kulit, iaitu mengurangkan suhu badan dan kulit muka cepat berkedut. Akhir sekali, paru-paru, iaitu kesukaran untuk bernafas serta mengurangkan tenaga untuk bersukan. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahawa kesan-kesan daripada merokok serta perbandingan antara paru-paru yang sihat dan paru-paru bagi perokok. Kesan-kesan bagi jangka panjang pula ialah penyakit jantung, strok, penyakit paru-paru misalnya penyakit lelah, penyakit mulut dan gusi dan akhir sekali ulcer misalnya ulcer perut serta mati pucuk. Gambar tersebut menunjukkan bahawa contoh-contoh lain akibat merokok, misalnya katarak, kanser payudara dan juga kanser rahim. Selain itu, merokok juga boleh mencemarkan alam persekitaran. Contohnya, punting rokok yang dibuang merata-rata boleh mencemarkan persekitaran seperti mengakibatkan longkang tersumbat dan ini boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Seterusnya, menyebabkan pencemaran udara. Seterusnya, perokok pasif iaitu menyedut atau menghidu asap rokok dari orang lain yang merokok. Ini juga boleh menyebabkan penyakit lelah di kalangan kanak-kanak. Akhir sekali, merokok menyumbangkan sebanyak 25% kepada kes kebakaran. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa amalan merokok ini sebenarnya tidak mendatangkan sebarang kebaikan dan sebaliknya hanya mendatangkan keburukan. Bukan sahaja pada diri, malah pada masyarakat sekeliling. Berhenti merokok. Rokok penyebab masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimisha binti Mahyudin. Nombor pendaftaran 13 TKA 20F1119. Saya akan menerangkan tentang punca-punca merokok. Punca-punca merokok terdiri daripada didikan ibu bapa, kemurungan atau tekanan, kehidupan yang sosial dan pengaruh rakan sebaya.
Didikan ibu bapa. Didikan ibu bapa ini iaitu pengaruh ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk anak-anak sejak kecil lagi. Jika tersalah langkah dalam mendidik anak-anak, ia mungkin menyebabkan punca anak-anak terlibat dengan rokok. Jadi sekiranya mereka melihat bapa atau ibu mereka sejak kecil, lama kelamaan mereka akan merasakan merokok adalah satu kebiasaan dan bukan kesalahan. Malah kebiasaan melihat perbuatan merokok juga akan menyebabkan mereka yang lumrahnya mempunyai sifat ingin tahu kan, ingin mencuba sendiri rokok yang disedut bapa mereka setiap hari. Jadi tidak heranlah jika anak-anak mula berjinak-jinak dengan rokok pada usia 10 tahun. Jadi seterusnya tidak mendidik dengan kasih sayang. Tidak mendidik dengan kasih sayang ini maksudnya mereka diabaikan. Ibu bapa mengabaikan anak-anak mereka dengan didikan. Seterusnya tidak menitik beratkan ajaran agama. Jika ajaran agama hancur, maka hancurlah sesebuah rumah tangga itu. Hal ini kerana ajaran agama amatlah penting dalam sebuah rumah tangga, terutamanya ajaran agama Islam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahawa seorang ayah yang lega boleh memberikan kesan terhadap kerosakan anak-anaknya. Kata Al-Imam, "Fama afsadu abna'i masala taghfilul aba'i wa aina malahum." Maka telah rosak anak-anak atas kesan mengikut kelekaan serta kelalaian ayah-ayah mereka. Tuhfatul Maudud. Kata-kata ini menjelaskan bahawa contoh yang ditunjukkan oleh ibu bapa atau ayah memberi kesan kepada anak pada masa akan datang. Seterusnya, faktor kemurungan atau tekanan. Dan tidak lain tidak bukan berpunca dari keluarga yang bermasalah, yang selalu berlakunya daripada masalah kewangan, kurang didikan dan pengetahuan dalam agama, ibu bapa mereka yang sering bertengkar dan berbalah. Hal ini akan menyebabkan anak-anak atau remaja mengalami tekanan atau kemurungan akibat apa yang berlaku dalam rumah tangga tersebut. Hal ini merupakan perkara yang biasa yang sering berlaku di kalangan remaja ataupun anak-anak pada masa kini. Selain itu, tidak mendapat sokongan orang sekeliling atau masyarakat, sebaliknya ditindas, menjadi bualan yang negatif oleh masyarakat, dipandang rendah oleh masyarakat. Hal ini juga sering berlaku di kalangan remaja-remaja pada masa kini yang mendorong mereka ke arah kemurungan dan tekanan disebabkan orang sekeliling mereka yang menindas mereka mengungkapkan kata-kata negatif. Lagi-lagi pada zaman teknologi tinggi ini, berita-berita yang tidak sahih dan negatif boleh disebarkan begitu saja. Dengan itu mereka akan merasa kemurungan dan menghadapi tekanan emosi terhadap cacian dan kata-kata orang di sekeliling. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh orang sekeliling kita yang mungkin tidak suka atau tidak puas hati terhadap kita, yang ia merendah-rendahkan kita di mata orang lain. Bak kata pepatah, musuh dalam selimut. Seterusnya, kurang keyakinan terhadap diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, mereka dicaci atau mereka menjadi bualan negatif terhadap orang lain. Ini akan menyebabkan mereka merasai kurang yakin terhadap diri sendiri. Seterusnya, terlalu memikirkan tentang orang lain berbanding diri sendiri. Mereka merasa diri mereka banyak kekurangan berbanding dengan orang lain. Hal ini juga sering berlaku di kalangan remaja pada masa kini. Ini akan menyebabkan mereka merasa kemurungan kerana terlalu memikirkan tentang diri mereka. Seterusnya, mempunyai masalah di sekolah, terasa terbeban dengan kerja sekolah yang banyak, tertekan dengan subjek-subjek yang perlu dipelajari, terutamanya subjek yang sukar. Ini perkara biasa di kalangan remaja sekolah yang sering berlaku. Jadi kebanyakannya pelajar-pelajar sekolah mereka ingin mengambil jalan yang mudah untuk mengurangkan beban-beban mereka dengan mencari kaedah-kaedah untuk mengurangkan tekanan mereka, seperti merokok. Hal ini kerana merokok dapat menenangkan seseorang kerana mempunyai bahan-bahan seperti nikotin, stearic acid, arsenik, karbon monoksida yang boleh memberikan ketenangan kepada seseorang dan juga boleh menyebabkan seseorang itu ketagih. Kehidupan yang sosial. Jadi kehidupan sosial ini iaitu terpengaruh dengan kehidupan sekeliling yang sosial, tinggal di kawasan yang tidak cakna dengan gaya hidup yang tidak sihat. Seperti seseorang itu tinggal di bandar di mana kawasan tersebut sosialnya begitu kuat, seperti meminum arak, merokok dan sebagainya. Jadi ini juga akan mempengaruhi seseorang itu terhadap gaya hidup di kawasan tempat tinggalnya.
yang akan menyebabkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian seseorang itu. Akhir sekali, pengaruh rakan sebaya. Jadi hari ini kerana seseorang itu tidak bijak memilih kawan, mempunyai sifat ingin cuba, rasa tercabar atau dicabar oleh rakan sebaya. Jadi keterangannya ialah biasalah waktu remaja ialah waktu yang kritikal di mana seseorang mula mencari identiti dan mengenal erti kehidupan sebelum menginjak dewasa. Jadi golongan remaja lebih cenderung untuk mencuba sesuatu perkara baru seperti mempunyai pasangan, berfashion dan mencuba aktiviti atau sesuatu yang trending dalam kalangan mereka, termasuklah rokok. Dalam golongan remaja juga ialah merupakan antara golongan yang mudah terpengaruh kerana fasa hidup mereka ketika ini banyak dihabiskan dengan rakan-rakan. Berkawan dengan rakan yang menghisap rokok sedikit sebanyak menyebabkan mereka cenderung untuk mencubanya. Rokok juga merupakan lambang kematangan dan gaya. Sesetengah remaja pula mungkin terjebak dengan rokok kerana takut kehilangan rakan atau mengikut tabiat yang diamalkan oleh kumpulan rakan kerana takut disisir. Oleh itu, punca-punca dan faktor-faktor ini mendorong seseorang itu ke arah merokok. Jadi selalunya seseorang itu mula merokok pada usia remaja kerana faktor-faktor dan punca-punca ini berlaku dari berlaku dari zaman kecil mereka hinggalah zaman remaja mereka. Jadi kita sebagai remaja yang semakin meningkat dewasa biasalah mempunyai pelbagai masalah. Jadi kita perlu mengawal emosi kita daripada tekanan yang berlebihan, seperti memperbanyakkan membaca Al-Quran, menjaga solat, menjaga amalan. InsyaAllah ia akan membantu kita untuk menangani masalah tekanan, kerana apabila seseorang ini menjaga amalan, dia akan lebih merasa tenang dan hidupnya teratur. Jadi ibu kita sebagai ibu bapa juga perlulah memperbaiki didikan anak-anak. Didikan agama terhadap anak-anak amatlah penting kerana agama membentuk anak yang kita inginkan. Seperti tidak mustahil lah kalau seseorang itu mendidik anak-anak mereka dari kecil hinggalah ke dewasa dengan tegas, dengan lebih gerak dan sebagainya. Tidak mustahillah mereka akan menjadi seseorang yang berguna dan berjaya pada masa akan datang dan di akhirat kelak. Jadi kita sebagai remaja juga perlulah memilih rakan sebaya yang betul, yang baik, kerana apabila kita tersilap langkah memilih rakan sebaya, kita akan mencontohi perangai rakan sebaya itu, kerana rakan sebaya kita juga mencerminkan diri kita. Jadi jahat rakan sebaya itu, maka jahatlah kita, dan baik rakan sebaya itu, insyaAllah kita juga akan baik. Dan kita juga boleh menjadi contoh kepada rakan sebaya itu. Jika kita berkawan dengan rakan sebaya yang kurang elok peranginya, jadi kita kena menunjukkan contoh yang baik supaya dua-dua menjadi baiklah. Jadi di kawasan sosial, di kawasan tempat tinggal pula, jika kita tinggal di kawasan sosial, kita perlulah menjalankan tanggungjawab sebagai umat Islam untuk saling menasihati. Jika mereka tidak mendengar nasihat kita, itu sudah menjadi tanggungjawab kita. Kita sudah menyelesaikan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Jadi kita tidak perlu mengikut cara atau gaya hidup orang sekeliling, kerana yang jahat kita jangan ikut, yang baik kita jadikan contoh, begitu. Jadi saya berharap saya berharap faktor-faktor dan punca-punca ini dapat ditangani oleh diri kita sendiri dan orang sekeliling. Inilah semua kita membantu teras mengurangkan populasi orang remaja yang merokok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hans Farhana binti Abdullah. Nombor pendaftaran 13 DKA 20F10159. Langkah mengatasi kegiatan merokok. Yang pertama, dengan menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan Brunei telah menetapkan undang-undang iaitu tidak membenarkan sesiapa merokok di kawasan-kawasan tertentu. Denda akan dikenakan kepada mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Hal ini bagi mendisiplinkan diri mereka dan sebagai peringatan agar tidak merokok di sembarangan tempat.
Selain itu, penjual rokok di kedai juga tidak boleh menjual rokok mereka kepada remaja yang berusia bawah 18 tahun kerana ini melanggar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sesiapa yang melanggar peraturan tersebut bakal dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Seterusnya, mengadakan kempen. Kerajaan telah laksanakan kempen anti merokok melalui pelbagai cara. Sebagai contoh, melalui iklan di kaca televisyen, radio, poster maupun ceramah keagamaan yang diadakan di surau-surau atau masjid yang berdekatan. Selain itu, bersukan atau aktiviti beriadah. Individu yang aktif bersukan selalunya menitik beratkan kesihatan tubuh badan dan menghindari tabiat yang boleh merosakkan diri mereka seperti merokok. Pilihlah aktiviti sukan yang sihat dan lakukannya secara berkumpulan bagi menambah keseronokan dan motivasi diri. Oleh itu, perokok hendaklah melakukan aktiviti sukan ini kerana ia dapat mengelakkan mereka daripada tabiat merokok yang melampau. Seseorang individu itu hendaklah diberi hadiah atau habuan sekiranya dia tidak lagi merokok. Hal ini mampu memberi kepuasan kepadanya di samping mendorong diri mereka untuk terus beristiqomah. Akhir sekali, berpuasa. Dari sudut pandangan Islam, amalan berpuasa ini adalah untuk mengawal nafsu dari melakukan maksiat. Apabila berpuasa, seseorang itu tidak dapat merokok sekurang-kurangnya 13 jam, iaitu dari subuh hingga maghrib. Walaupun masih berpeluang untuk merokok pada waktu malam jika berpuasa, seseorang itu tidak dapat hanya memberhentikan tabiat merokok, tetapi kita juga dapat berhijrah ke jalan Allah. Kesimpulannya, amalan merokok ini sememangnya sukar sekali untuk dijauhi. Namun, terdapat beberapa cara bagi menghindarinya. Yang pertama, dengan membuang rokok tersebut dan menanam azam dalam diri kita untuk tidak merokok lagi selepas ini. Kesannya, mereka dapat bernafas dengan lancar kerana tiada lagi masalah gangguan pernafasan disebabkan asap yang dikeluarkan oleh rokok tersebut. Yang ketiga, mereka ini dapat tidur tepat pada masanya. Bukan itu sahaja, jika mereka ini seorang yang gemar merokok dan dia ini gemar sekali merokok dalam rumah dan memiliki isteri yang hamil, ia dapat menjejaskan kesihatan anak dalam kandungan tersebut, di samping merosakkan paru-parunya. Hal ini kerana mereka sedar bahawa asap rokok yang dihidup selama ini amatlah busuk. Bukan itu saja, mereka juga mampu untuk tidur lebih awal berbanding sebelum ini. Kerana selama ini disebabkan mereka terlalu ketagih dengan rokok, mereka tidak merasakan yang bau rokok itu terlalu busuk. Apabila dapat berhenti merokok bagi seorang perokok, ini merupakan satu nikmat yang besar bagi mereka. Akhir sekali, mereka ini dapat tidur tepat pada masanya. Hal ini kerana terdapat beberapa orang yang tidak dapat tidur selagi mereka tidak merokok sebelum mereka tidur. Ini sudah menjadi tabiat mereka untuk merokok sebelum tidur. Ini perlu dihentikan kerana ia memberikan efek yang sangat buruk terhadap kesihatan mereka suatu hari nanti tanpa mereka sedari. Oleh yang demikian, berhentilah merokok wahai rakan-rakan sekalian. Kerana apabila kita ini sudah mulai bertekad untuk berhenti, maka percayalah nikmat yang bakal kita rasai itu lebih daripada segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faziana binti Karul Anwar. Nombor pendaftaran 13 DKA 20F1079. Tentang kaedah fiqh. La dororo wala diroro. Maksudnya tidak ada sebarang mudarat dan tidak ada juga perbuatan membalas kemudaratan. Pertama, kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi tercapainya kepentingan asasi kehidupan manusia melibatkan agama, nyawa, maruah, keturunan, akal dan harta. Yang kedua, Islam mengharamkan segala tindakan yang boleh membawa kepada kemudaratan sesama sendiri, orang lain dan alam sekitar. Yang ketiga, Islam menafikan kesemua bentuk kemudaratan dalam setiap aspek dan sudut, termasuklah mudarat yang terhasil dari perbuatan menghisap rokok kepada kesihatan dirinya yang akan menyebabkan kesan buruk yang diterima oleh orang sekelilingnya.
Kesimpulan, merokok merupakan satu kegiatan yang sukar untuk dibanterais. Walaupun bahaya, merokok amat ketara dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat dari segi kesihatan, ekonomi dan sosial. Tetapi merokok masih tetap menjadi satu amalan masyarakat yang sukar untuk diatasi. Oleh itu, berbagai-bagai langkah atau cara telah dilakukan untuk mengatasi masalah merokok ini. Semua pihak diharapkan memberikan kerjasama untuk menjayakan langkah-langkah yang telah disediakan oleh pihak-pihak tertentu.